Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan ambil daripada waman kana ni, kita cuba try sampai habis hari ni. Daripada waman kana, kita terjemahkan makna dia dulu bagi tuan-tuan faham betul-betul makna rangkap ni sampai habis. Daripada waman ni sampai habis. Dan yang keduanya kita akan collect isim saja. Hari ni kita punya perbahasan tentang isim. So insya-Allah mudah-mudahan isim-isim yang kita jumpa dekat dalam daripada waman kana sampai habis ni mudah-mudahan akan menjadi ingatan pada tuan-tuan. Okey, baik. Sebelum tu kita bahaskan tentang makna ayat ni. Dulu ambil rangkap yang pertama Waman kana ghaniyan falyasta'fif, kata Allah. Maksudnya ialah, dan sesiapa di kalangan kamu yang kaya, maka hendaklah dia menahan diri daripada ambil upah daripada menjaga anak yatim itu. So kalau kaya, maknanya Allah Ta'ala kata janganlah nak ambil upah kalau menjaga anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran, tapi kata Allah Taala, kalau sesiapa yang miskin, falyakul bil ma'ruf, maka makanlah harta anak yatim tersebut dengan wajar ataupun dengan baik. Sebab kita pun miskin kan, kita nak jaga dia lagi, dan kebetulan anak yatim tu ada pula harta dia, Allah Taala kata boleh makan. Tapi cara makan macam mana? Cara makan bil ma'ruf, sewajarnya lah, janganlah ambil sampai melampaui batas. Tu maksud dia. Kemudian fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim. Maksudnya apa? Fa idza, maka apabila dafa'tum ilaihim amwalahum, kamu telah menyerahkan kepada mereka harta-harta mereka, fa'ashhidu alaihim, kata Allah, maka saksikanlah oleh kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena cari saksi. Kamu kena cari saksi, biarlah orang yang amanah ataupun orang yang dikenali ataupun orang yang boleh dipercayai untuk melihat ataupun menyaksikan pemberian tersebut. Supaya apa? Supaya ialah manusia kan, kadang-kadang nanti dia kata tak adalah, Pak Long tak bagi saya lagi pun, Pak tak bagi pun saya harta bapa saya luar. Jadi kalau ada saksi, jadi perkara-perkara macam itu insya-Allah dapat dielakkan. Kita bukan berburuk sangka, tapi ini adalah caranya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, kita panggil precaution lah, mengelakkan daripada masalah yang timbul di masa depan. Kemudian wa kafa billahi hasibah, dan cukuplah Allah itu sebagai penghitung, kata Allah. Okey tuan-tuan, ayat ni sebenarnya sambungan lah daripada rangkap yang sebelum tu kan. Rangkap sebelum tu Allah Taala kata wala taqulu israfan wa bidaran ayyakbaru, kata Allah. Maka Allah Ta'ala kata, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim itu melebihi daripada batas kewajaran, makan yang sewajarnya. Wabidaran, dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Maksudnya saya telah jelaskan dalam pertemuan kita yang sebelum ni. Allah Ta'ala menyebut, tapi sebelum tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu melihat mereka tu telah pun dewasa, kata Allah Ta'ala, serahkanlah oleh kamu harta mereka. Maknanya dia dah matang, bolehlah serahkan harta tu pada mereka, kata Allah Ta'ala kan. Kemudian, dan janganlah kamu makan harta anak yatim itu melampaui batas. Kalau dia kecil kan, janganlah makan harta anak yatim itu melampaui batas. Boleh makan tapi yang sewajarnya. Wabidaran ayakbaru, dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Maknanya kita ambil kesempatan dengan umur mereka yang muda tu, untuk cepat-cepat mungkin menggunakan harta dia orang sebelum dia besar. Jadi ambil kesempatan, sebab dia tak tahu apa-apa, jadi kita boleh ambil harta dia. Jadi ni adalah perintah larangan dari Allah Ta'ala, larangan daripada Allah Ta'ala. Jadi hari ni Allah Ta'ala sebut, dan sesiapa yang kaya tak payahlah ambil, dan siapa yang miskin boleh ambil, tapi dengan cara yang wajar. Apabila kamu menyerahkan kepada mereka harta mereka, maka cari saksi, kata Allah Ta'ala. Cari saksi untuk menyaksikan pemberian tersebut. Dan cukuplah Allah itu sebagai yang paling maha penghitung. Allah Ta'ala itu yang maha mengira ataupun yang maha menghitung. Tak ada siapa yang lebih detail daripada Allah Ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan hitungan ini. Okey, saya rasa tuan-tuan dah faham. Okey, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kita ambil isim saja tuan-tuan sampai sini. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa dan ni haraf kita tinggalkan. Man, sesiapa. Man ni sesiapa kan? Inilah kalimat isim. Jadi kalau isim saja, tuan-tuan kena tanya, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Of course ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi kan? Kalau dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, maka apa gelaran dia? Gelaran dia ialah isim mewakili. Ini bukan isim mewakili, ini isim syarat. Ini isim syarat. Sesiapa yang kaya, maka hendaklah ataupun nescaya hendaklah dia menahan diri. Ini ialah isim
ini ialah isim syarat. Kalau syarat ada jawab dia. Mana jawab dia? Jawab dia fa ni. Okey, sesiapa ini ialah isim syarat. Kalau isim syarat, fungsi dia apa? Sebab fungsi dia sebagai syarat lah. Kalau fungsi dia sebagai syarat, mesti kena tahu mana jawab dia kan. Sesiapa yang kaya, maka hendaklah dia menahan diri. So, maka ni jawab dia. Falyasta'fif ni, dia punya jawab dia. So, man ni haraf syarat. Okey, kalau haraf syarat, kalau pelajaran peringkat ketiga dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mabni Ustaz. So, tak payah bahas soal baris. Okey, kana telah adalah dia. Inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi. Itu kita tak bahaskan hari ini. Fi'il kita bahaskan pada pertemuan kita akan datang. Kemudian ghaniyan. Ghaniyan. Jadi kalau ghaniyan, ini ialah kalimat isim. Tanda isim dia tuan-tuan tahu kan? Tanwin kan? Okey, kalau ghaniyan ni tuan-tuan dia kalimat isim, soalan yang mesti tuan-tuan tanya ialah ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Yang ni ialah isim biasa. Jadi bila isim biasa saja, terus tuan-tuan tanya apa pangkat dia. Isim biasa terus tanya pangkat. So pangkat dia mansub Ustaz. Kalau pangkat dia mansub, apa tanda mansub dia? Fathah. Okey, apa penyebab pula? Penyebab dia dapat pangkat mansub. Penyebabnya ialah dia adalah isim kepada kana. Isim kepada kana. Pamangkan sorry tuan-tuan, bukan isim kepada kana, khabar kepada kana, maafkan saya. Khabar kepada kana. So khabar kana dia mansub. Mana subjek kepada kana? Mana isim kana mana? Isim kana tu dia tersembunyi dekat dalam kana ni sendiri. Kana ni kan fi'il kan? Dalam ni ada huwa kan? Telah adalah dia kaya. Maka sesiapa yang dia adalah orang kaya, maksudnya gitu falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri. Itu maksud dia. So kana hendak subjek dan khabar. Subjek dia mana? Subjek dia huwa. Mana huwa? Tak nampak pun Ustaz, tersembunyi dekat dalam kana ni. Mana khabar dia? Khabar dia ialah ghaniyan ini. Jadi kita tanya lagi sekali, ini ialah kalimat isim. Isim biasa ke isim yang ada gelaran dan fungsi? Isim biasa. Kalau isim biasa, terus kita tanya apa pangkat dia? Mansub. Tanda mansub di mana? Fathah. Okey, penyebab apa? Penyebab dia adalah khabar kepada kana. Okey, falyasta'fif, fa ialah kalimat haraf. Dia ialah haraf jawab kepada man ini, tinggalkan. Lam ni pun ni kita panggil dia lam al-amar. Lamul amar. Lam amar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dia merupakan haraf jazam di geng motor. Sebab tu yasta'fif ni fi'il mudhari', tapi dia fi'il mudhari' sepatutnya baris depan kan, tapi dia baris mati. Tapi kita tinggalkan dulu. Hari ini kita bahas tentang isim. Kita ambil rangkap yang kedua tuan-tuan. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Wa dan ni kalimat haraf, kita tinggalkan man. Man ni pun sama juga macam ni. Ini ialah man syarat. Kalau man syarat, sebelum tu tuan-tuan, kalau isim tuan-tuan tanya, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Gelaran dia ialah syarat, isim syarat. Kalau gelaran dia sebagai isim syarat, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan tahu bagaimana dia berfungsi. Baik, kalau isim syarat kena ada jawab kan? Okey, sekarang ni biarkan dia berfungsi. Dia syarat. Mana jawab? Mana jawab dia ialah falyakul bil ma'ruf. Sesiapa kan? Sesiapa yang kaya, maka makanlah dengan ma'ruf. Makanlah dengan sewajarnya, tu maksud dia. So tuan-tuan dah settle man dah selesai. Kalau pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan tanya man ni isim mabni ke isim mu'rab? Jawapannya Ustaz, ini isim mabni. Sebab apa? Isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni. Okey, kana kana ni dia fi'il madhi. Kita tinggalkan. Kita ambil isim saja hari ni. So faqiran ni maknanya miskin, orang miskin. Jadi inilah kalimat isim. Sama macam tadi, tanda isim dia tanwin macam ni kan, ghaniyan ni. Tanda isim dia tanwin. Kemudian kalau peringkat peringkat yang kedua, kita tanya dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Jawapannya ni isim biasa. Itu pelajaran peringkat kedua kan. Okey, pelajaran peringkat ketiga, kalau di isim biasa dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mu'rab. So tengok ni pelajaran peringkat ketiga, dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Jawapannya Ustaz, dia mu'rab mansub. Okey, kalau dia mansub, tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Sama macam tadi, dia adalah khabar kepada kana. Ghaniyan ni khabar kepada kana yang atas kan? Ni faqiran ni khabar kepada kana yang ni. Okey, kalau dia khabar kana, mana isim kana? Isim tu subjek, subjek kana. Mana isim kana? Isim kana tersembunyi dalam kana ini sendiri. Apa yang tersembunyi dalam ni? Huwa. Huwa terujuk pada siapa? Huwa terujuk pada man ni. Dan sesiapa yang telah adalah dia miskin, telah adalah dia miskin. Dia siapa? Dia tu sesiapa lah. Seseorang ataupun sesiapa ni lah. Tu maksud dia.
Okey, fa ni ialah haraf, dia haraf jawab kepada man ini. Tinggalkan dia haraf. Lam ni pun ialah haraf juga. Dia ialah haraf apa kita panggil? Lamul amar, haraf al-amar kita tinggalkan, dia haraf. Yakul ni fi'il mudhari', ini macam tadi, lam ni dia sebenarnya termasuk dalam kelompok haraf jazam geng motor. So kalau geng motor kerja dia membaris matikan fi'il mudhari' selepas dia. Haraf jazam kan? Okey, tinggalkan. Ni semua adalah kalimat fi'il. Bil ma'ruf, bi haraf, tinggalkan haraf jar. Al-ma'rufi, al-ma'rufi wajar ataupun dengan cara yang baik, cara baik. Inilah kalimat isim. Tanda isim dia ada alif lam lah, ada baris bawah kan. Okay, kalau isim al-ma'rufi ni, dia isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini isim biasa. Dia bukan isim tunjuk, bukan isim dhamir, bukan isim mausul. So dia ialah isim biasa. So kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, pelajaran peringkat ketiga dia mu'rab. Okey, tengok pelajaran peringkat ketiga dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan? Dia mu'rab majrur. Ya. Okey, tanda majrur di mana? Tanda majrur di kasrah. Okey, apa penyebab dia dapat pakai majrur? Ni kan B Ustaz. Sebabnya ialah dia selepas haraf jar. Okey, fa maka tinggalkan. Dia haraf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Ni tengok makna dia. Maka apabila kamu telah menyerahkan kepada mereka harta mereka, maka hendaklah maka saksikanlah oleh kamu, maka hendaklah kamu menyaksikan, maksudnya alaihim ke atas mereka. Cari saksi. Saksikanlah oleh kamu. Macam mana saya terjemah ni, tuan-tuan pandai-pandailah. Tuan-tuan boleh faham. Cuma tuan-tuan susun balik kalau tuan-tuan rasa tak selesa dengan terjemahan ni. Okey, fa idza, fa maka, haraf tinggalkan. Idza maknanya apabila. Ni apabila ni kan kalimat yang menunjukkan masa tertentu. So inilah kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat isim. So isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Inilah isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, apa gelaran dia? Gelarannya ialah isim zaraf. Ingat tak? Isim zaraf. Baik, zaraf ada dua. Zaraf zaman ke zaraf makan? Ustaz, ni masa Ustaz. Dia ialah zaraf. Dia ialah zaraf zaman. Zaraf zaman. Okey, kalau pelajaran peringkat ketiga, dia ni mabni ke mu'rab? Ustaz, ni isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni. So kita tinggalkan. Okey, dafa'tum. Kamu telah menyerahkan. Inilah kalimat fi'il, kita tinggalkan. Ilaihim, ila haraf jar. Him, ni him. Him ni isim ke fi'il ke haraf? Dia ialah kalimat isim. Tuan-tuan kena ikut tau. Dia ialah kalimat isim. Tengok macam mana saya tanya dan jawab sendiri. Itulah yang tuan-tuan akan buat. Dia ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Isim dhamir. Baik, dia jadi dhamir kepada siapa tuan-tuan? Dia jadi dhamir kepada anak-anak yatim tersebut. Kalau pelajaran peringkat ketiga, isim dhamir mabni ke mu'rab? Jawapannya dia apa ni? Dia mabni. So tak payah bahas soal, tak payah bahaskan soal baris. Okey, amwala, dafa'tum ni tuan-tuan, dia punya maf'ulun bih. Kamu telah beri harta-harta mereka kepada mereka, ataupun kamu telah beri kepada mereka harta-harta mereka. So ni ialah yang diberikan kepada mereka. So ini adalah dia punya maf'ulun bih untuk dafa'tum ni. So inilah kalimat isim, dia ialah isim biasa kan? Dia isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So dia mu'rab marfu', apa pangkat dia? Pangkat dia mansub. Tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah. Penyebab dia apa? Dia maf'ulun bih untuk dafa'tum. Okey, ini maf'ulun bih sebab tu dia dapat pangkat mansub. Dalam masa yang sama dia menjadi mudhaf kepada hum. So hum tuan-tuan mudhafun ilaih. Inilah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya isim dhamir kan? Dia jadi dhamir kepada siapa? Kepada anak-anak yatim. Kalau pelajaran peringkat ketiga, isim dhamir mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mabni. So tinggalkan. Fa maka ashhidu. Ashhidu ni pun ini haraf, ashhidu ni ialah fi'il, tinggalkan. Alaihim, ala atas him mereka. Ini ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni ke mu'rab? Dia mabni. So tak payah bahas soal baris. Dia jadi dhamir kepada siapa? Dia jadi dhamir kepada anak-anak yatim. Okey. Wa kafa billahi hasiba. Wa dan kafa ni telah cukuplah ia. Ini kalimat haraf, inilah kalimat fi'il. Kafa ni kalimat fi'il. Billah, bi dengan haraf jar. Ni tertinggal ni. Ni sepatutnya merah tuan-tuan ni. Dia punya ni merah tapi yang ni tersilap, tertinggal merah dia. So Allah tu maknanya Allah, ni lah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab majrur. Tanda dia majrur mana? Kasrah. Penyebab dia apa? Selepas haraf jar.
Okey, hasiban. Hasiban ni maknanya ialah penghitung sebaik cukuplah Allah itu sebagai penghitung. Hasiban ini adalah maha penghitung ataupun penghitung. Ini ialah kalimat isim. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa, ni isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab. Kalau isim biasa dia mu'rab lah ustaz. Okey, tengok apa pangkat dia. Pangkat dia mansub ustaz. Isim biasa mesti tanya pangkat so dia mansub. Tanda mansub dia mana? Fathah. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat mansub tuan-tuan? Wa kafa billahi hasiban. Dia dapat pangkat mansub sebab apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok elok. Wa kafa billahi hasiban, dan cukuplah Allah itu, dan cukuplah ia dengan Allah itu hasiban sebagai penghitung. Cuba tuan-tuan tengok elok ni sebagai apa ni tuan-tuan? Kenapa hasiban ini dia dapat pangkat mansub? Tengok tuan-tuan. Ini kerana dia sama ada maf'ulun bih ataupun hal. Dia maf'ulun bih ataupun hal. Cuba tengok elok, tuan-tuan jawab sendiri. Wa kafa billahi hasiban. Cukuplah penghitung itu dengan Allah. Cukuplah Allah itu sebagai penghitung. Cuba tengok tuan-tuan. Pada pandangan saya dia ni adalah wa kafa billahi hasiban. Pada pendapat saya dia ni adalah maf'ulun bih. Tapi kalau ada di kalangan tuan-tuan yang kata ustaz saya rasa bukan maf'ulun bih, dia ni adalah hal, saya boleh terima jawapan tu. Tapi pada pandangan saya dia ni adalah maf'ulun bih. Okey, apa soalan kita kali ni tuan-tuan? Soalan kita, saya nak tanya tuan-tuan. Kalau kita jumpa kalimat isim, tuan-tuan tahu tu isim lah. Bisa kata hasiban ni kan. Tuan-tuan tahu di isim kan. Mana tanda isim tu saya tak nak tahulah. Kadang tanwin, kadang baris bawah, kadang alif lam kan. Okey, kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, tuan-tuan tahu tu isim, apa tindakan tuan-tuan? Tindakan tuan-tuan yang pertama apa dia? Tindakan tuan-tuan yang kedua apa dia? Tindakan tuan-tuan yang ketiga apa dia? Tuan-tuan tolong jawab dengan saya. Dia ada 3 tindakan yang mesti tuan-tuan buat. 3 tindakan yang mesti tuan-tuan buat. Jumpa je kalimat isim, apa yang perlu tuan-tuan buat? Itu pelajaran untuk tuan-tuan pada peringkat yang ketiga dan nak habis ni. Ada 3 tuan-tuan, saya tak nak bagi clue pun. Tadi dah bagi clue awal-awal, nanti tuan-tuan check sendiri. So saya nak tengok 3 soalan yang tuan-tuan mesti kena tanya dengan diri tuan-tuan sendiri. So tuan-tuan jawab dah hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.